Hai, Assalamualaikum. Saya Zaleha dari Snail Channel. Kali ini saya ingin berkongsi bagaimana kita nak menguruskan peratus simpanan dan apakah simpanan yang perlu kita ada. So, jika dalam video yang lepas saya sudah berkongsi bagaimana nak bajet secara mudah ya untuk bajet gaji ataupun pendapatan, dan untuk video yang selepas itu saya ada langkah kedua di mana selain daripada pinjaman kita ada keperluan lain lagi yang kita perlu beri perhatian, iaitu simpanan dan juga belanja. So kali ini topik bagaimana kita nak menguruskan simpanan kita. Sebenarnya jika kita sebut tentang simpanan, kita ada beberapa simpanan yang sangat penting yang mampu menyelamatkan kita bila kita dalam keadaan kehilangan punca pendapatan. Dan simpanan yang kecil, simpanan lain itu terpulanglah kepada gaya hidup kita ya. So di antara 3 simpanan penting yang saya ingin perkatakan di sini ialah satu, yang paling penting adalah simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan adalah berjumlah 1,000, 2,000, 3,000 mengikut tahap keperluan ataupun bajet pendapatan ataupun taraf kehidupan anda lah. Kalau saya awal 3,000 dan jika ada kemampuan tambahlah sehingga 6,000 ataupun 10,000. Simpanan kecemasan adalah akan diperlukan untuk keadaan-keadaan kecemasan sepertinya perubatan ya, kerosakan kenderaan ataupun bila kita perlu balik kampung yang kita kecemasan dekat kampung kan, jadi kita memerlu sejumlah wang untuk kita pulang yang digunakan dalam perjalanan dan juga belanja di kampung nanti. Itu adalah di antara keperluan wang kecemasan tu tadi. Ada lagi lah ya di antara kegunaan simpanan kecemasan. Okey, yang kedua, simpanan yang kedua paling penting ialah simpanan dana reserve, iaitu reserve fund. Dana reserve ialah dana ataupun simpanan yang kita akan gunakan di masa hadapan ya, anggaran keperluan wang yang mampu melindungi kita dan keluarga kita selama dalam tempoh-tempoh tertentu terpulang kepada anda lah. Jika anda bajet 3 bulan, maka wang tu akan boleh guna selama 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun. Jadi berapakah jumlah dana reserve ni? Jumlah dana reserve adalah bagi saya kira perbelanjaan yang termasuk bil, utility semua, pinjaman dan juga belanja ya, belanja kita untuk anggaran dalam setiap bulan tu, dan dikali dengan sama ada 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun. Jadi itu yang saya kira. Tapi ada setengah ada yang kira dengan secara mudah, iaitu gaji kita ataupun pendapatan kita didarab dengan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan macam tu. Tapi sekiranya kita guna kaedah yang saya guna, iaitu perbelanjaan, jumlah dia adalah lebih kecil berbanding dengan jika kita guna pendapatan bulanan tu kan, sebab pendapatan bulanan, daripada pendapatan bulanan tu dia dah juga termasuk jumlah simpanan di situ. Okey, jadi bagaimana nak kira tadi, itulah yang darab kan. Katalah contohnya jika kita hilang pekerjaan, jika kita ada dana reserve tu selama 3 bulan, jadi kita akan selamat dalam masa 3 bulan. Kenapa? Sebab dalam masa 3 bulan tu kita dah ada sejumlah wang peruntukan digunakan untuk kita bayar sewa, kita punya belanja ya, anak-anak, keluarga kita.
So jika kita ada 6 bulan, maka wang tu kita guna selama 6 bulan. Jadi dalam masa tempoh 6 bulan atau setahun tu kita ada masa untuk mencari pekerjaan yang lain, atau kita ada masa untuk kita macam tak terdesak lah ya, tidak mengalami tekanan yang terlampau yang boleh mengakibatkan kita hilang kewarasan. Okey, itu antara dana reserve. Dan simpanan yang ketiga. Simpanan yang ketiga ialah simpanan persaraan. Simpanan persaraan sepatutnya, kalau bagi saya, simpanan persaraan itu adalah 10% daripada jumlah pendapatan tu. Tapi dalam video pertama saya cakap simpanan 10%. 10% itu merangkumi kecemasan, dana reserve dan persaraan. Jadi bila kita kira 10%, jadi jumlah dia terlalu kecil lah kan. Jika kita guna itu, saya kata kalau kita ambil 15 hingga 20%, jadi jumlah yang kita ambil daripada bajet bulanan itu adalah lebih tinggi kan. Kita katalah yang ni kan, saya ambil katalah 15%. Jika sebelum ni saya bincang tentang 10%, gaji 2,000. Jika gaji 2,000, 10% adalah 200. Jadi 200 tu kita nak bahagi tu, 3 tu. Itu belum masuk lagi jika anda perlu ada simpanan untuk travel lah, untuk pendidikan anak. So banyak lagi simpanan-simpanan kecil lain yang ada, yang mungkin anda perlukan. Jika 2,000, 10% adalah 200, dan jika kita ambil 15% daripada pendapatan ialah sebanyak 300. Jadi 300 tu lebih besar lah kan, ekstra 100. Jadi kita akan agih tu nak bagi pula beberapa cawang tu, banyaklah ya, dapatlah lebih sikit. Sekiranya kita gaji 3,000, 10% adalah 300. Jika 15% adalah 450. Jadi jumlah tu lebih besar untuk kita agihkan kepada simpanan-simpanan tu. So saya rasa itu adalah 3 simpanan yang perlu kita ada dan yang sangat penting. Dan simpanan persaraan adalah ramai yang ambil mudah ya simpanan persaraan. Saya rasa saya akan bincang kepentingan simpanan persaraan di lain kali. Semoga perkongsian saya kali ini sedikit sebanyak mampu membuka fikiran anda ataupun pandangan anda tentang kepentingan mengurus keuangan kita sendiri. Jika kita mengharapkan bantuan kerajaan, setakat mana diorang boleh bantu? Jadi kita perlu membantu diri kita ataupun membuat persiapan dalam menghadapi keadaan yang agak kritikal. Kita tak tahu kan ekonomi ni sampai bila. So sudahkah anda bersedia? Saya harap itu saja. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum.